Allah Subhanahu wa taala, hari ini tuan akan melihat bagaimana yang dikatakan tempat bersejarah di kota Mekah Mukarramah ini ialah ini dia tuan. Ini dipanggilkan Masjid Sajarah. Masjid Sajarah. Apa kisah Masjid Sajarah? Masjid Sajarah ini ialah kisahnya bagaimana Nabi SAW nak menyampaikan dakwah dia, dan dia menyatakan dia adalah seorang lelaki utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka datang orang Arab Badawi kata, ya wahai Muhammad, yang kamu kata diri kamu sebagai seorang rasul, sila tunjukkan bukti dia, tanda kamu ada kerasulan. Setiap Nabi ada mukjizat dia. Tolong pamerkan kepada aku untuk aku yakinkan kata kamu adalah utusan Allah Ta'ala. Kemudian kata Rasulullah SAW, wahai Arab Badawi, apa yang kamu nak? Maka dia kata, dia tengok keliling dia, ada satu pohon pokok kurma yang mati. Tuan-tuan, di sini tuan-tuan, pohon kurma yang mati di sini. Kemudian dia pun bagi tahu kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, aku nak pohon kurma ini berjalan ke hadapan kamu dan bercakap dan mengaku bahawa kamu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Oh, berat tuan-tuan kalau saya kata saya di safari haraman. Bendera urusan mana buat dia? Kita nak kena tunjuk tuan-tuan. Tunjuk bendera dah. Itu contoh dah. Yang ni tuan-tuan, dia tanya, ya Muhammad, kalau kamu ada bukti, maka dia tunjuk bukti dia. Tunjuk kamu, bukti kamu kerasulan. Baik, kamu pergi dekat pohon kurma itu, wahai Arab Badawi, kamu bagi tahu bahawa Nabi Muhammad tu panggil kamu datang menghadap dia. Arab Badawi itu sampai ke pohon kurma sambil pegang pohon kurma sambil cakap. Tapi dengan keadaan yang itulah, Allah tuan-tuan, wahai pohon kurma, Muhammad panggil kamu. Tiba-tiba dengan takdir Allah Subhanahu wa taala terangkat akar-akar kurma. Kemudian dia berjalan pohon kurma itu sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyaksikan bahawa Muhammad ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Terkejut Arab Badawi tuan-tuan. Kemudian Rasulullah kata, cukupkah? Cukupkah? Apa lagi kamu nak? Maka dia kata, cukuplah pada kaza wa kaza. Dia kata, cukuplah, tak payahlah, itulah buktinya. Lepas tu dia kata, Rasulullah kata, wahai pohon kurma, kembalikanlah balik tempat kamu. Datang balik tempat ni tuan-tuan, duduk balik tempat dia, mati macam tu balik tuan-tuan. Kemudian Arab Badawi itu mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dia sejarah ada tuan-tuan. Yang ni Masjid Sajarah. Jangan jadikan masjid dan. Tak ada masjid dan. Masjid dan Matupang. Sama pergi sembahyang Masjid Haram. Dan ni masjid dan. Dia buka waktu sembahyang saja dia buka. Hari lain dia tutup. Waktu lain dia tutup. Dia tak bagi tuan-tuan ziarah dalam ni. Kalau yang lebih afdal, yang mana masjid? Masjidil Haram yang afdal. Tuan-tuan nak qada, kata tak nak buat apa, ke doa kan Masjidil Haram. Setiap langkah tuan-tuan Allah Ta'ala kira pahala tuan-tuan. Sehingga kata Rasulullah, debu yang melekat di tapak kaki tuan-tuan, sedangkan dia tidak ada kena mengenai dengan kita ni tuan-tuan, tapi lekat debu kat kaki, dekat stokeng, dekat baju kita pun lekat. Allah Ta'ala kata, aku kira debu tu pahala untuk orang yang pergi sembahyang dalam Masjidil Haram. Itulah dia. Daripada kita berniat, kemudian benda lain pelekat kita bawa sekali, yang tu dikira oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Satu debu satu pahala tuan-tuan, subhanallah. Berapa banyak pahala yang kita dapat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan inilah masjid sejarah. Lagi je kita jalan, kita tengok masjid jin. Apa ada di masjid jin pula? Sekarang tu dia punya area tu dari mana? Ha? Masjid tu daripada haram. Masjid haram tu. Ha? Daripada dalam ke ataupun sari ke daripada luar ke? Masjidil Haram. Kawasan. Kawasan Masjidil Haram. Kawasan Masjidil Haram, bangunan tu dikatakan Masjidil Haram. Ha? Bangunan. Dataran lain. Ha. Bangunan saja dipanggilkan Masjidil Haram. Kaabah yang seketul warna hitam tu tuan-tuan, Kaabah. Tempat sa'i sekali lah. Ha? Tempat sa'i sekali lah. Tempat sa'i sekali. Baik, habis dah. Ada lagi camai no? Itu dataran. Jom kita jalan ikut elok. Masa kamera belakang tuan-tuan. Yang ni dipanggilkan Masjid Jin. Masjid Jin. Ni jin ada lah sini. Jangan main semayang di sini. Tengok, ada yang bulan 12 dahulu dia tak mau pergi Masjidil Haram. Dia main semayang masjid ni. Balik-balik dah sorang lain. Cakap lain. Dia main tumpang kali. Masjid Jin. Sebab di sini dah dikatakan Masjid Jin. Bagaimana kisah dia? Ialah ketika Nabi SAW nak menyampaikan dakwah dia di Taif. Di Taif ni 150 kilometer daripada Mekah. Taif ni, negeri Taif macam mana Cameron Highland kita, Genting Highland kita tuan-tuan. Dia sejuk. Dia banyak buah-buah kayu. Sambil dia nak menghiburkan hati dia, dia membaca kalamullah. Apa dia? Baca ayat Quran. Kita nak hiburkan hati kita kena baca ayat Quran. Tuan-tuan, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Buat lagu. Tahu pula makna. Hati kita akan tenang. Jangan kita susah hati kita tak pergi cari benda lain. Carilah dengan solat, dengan zikir. Rasulullah pun dia membaca kalam Allah. Sambil dia menghiburkan hati, dia baca Al-Quran. Tiba-tiba 300 ekor jin. 300 ekor jin dia tengah terbang, tuan-tuan. Dia terbang tengok-tengok terdengar ayat Quran. Siapa baca ayat Quran? Berbeza, tuan-tuan. Ni kata nak orang bersyair dalam bahasa Arab lain. Dengar. Yang ni kalimah yang luar biasa dengar kalam Allah ni. Dia pun turun 300 ekor jin depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai anak muda, apa yang kamu baca? Dia kata, aku baca kalam Allah. Aku baca Al-Quran. Kalam Allah. Dia kata, kami biasa dengar bahasa. Kami tak pernah dengar pun kalam Allah. Punya asyik, punya seronok menawan hati kita ni, dia kata. Siapa kamu? Maka dia kata, akulah Muhammad Rasulullah, utusan Allah, bawa wahyu Allah. Kemudian mereka pun bertanya Nabi SAW tentang Islam. Dia cerita Islam, 300 ekor jin masuk Islam, tuan-tuan. 300 ekor jin tu masuk Islam. Ini tahu tak macam mana? Bukan macam kita. Ada yang meri, ada kepala besar, kaki kecil. Ada kaki besar, badan kecil. Ada yang kepala botak. Pelik, tuan-tuan. Yang mungkin mata terkeluar satu jin. Dia tu nak kata beza ada jin, tuan-tuan. Kemudian tu pula 300 ekor jin ni pun masuk Islam. Masuk Islam, satu hari Nabi SAW dakwah. Sampai dakwah dia kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia kata, wahai sahabat-sahabatku, siapa nak teman aku untuk berdakwah kepada golongan jin? Maka bangunlah Mu'az, angkat tangan. Yang lain sahabat sengap, takut. Dia kata, ya Rasulullah, aku akan teman kamu ya Rasulullah. Siapa dia? Mu'az bin Jabal. Mu'az pun ikutlah Rasulullah sampai ke sini, tuan-tuan. Bila sampai di sini, kata Rasulullah, wahai Mu'az, kamu berdiri. Berdiri terus. Mu'az. Dia pun buat bulat dekat Mu'az tu. Buat bulat. Rasulullah buat bulat. Kata Rasulullah, jangan keluar daripada bulatan ini, kata Rasulullah. Dia pun dia tegur, tuan-tuan.
Rasulullah duduk dekat pokok tamar tu sambil baca ayat Quran. Tiba-tiba 300 ekor harimau terbang turun. Turun dia kacau siapa dulu? Dia kacau Muaz dulu. Memang jin memang perangai macam tu. Sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Manusia yang jahat ni buat apa semua tu memang sebaiklah jin. Tu kadang-kadang baca Quran dia kata Yasin. Dia apa Yasin wal Quranil Hakim. Dia kata apa pun baca tak kena. Nampak tu tak? Kita kata ni jin mana ni. Dia pun ngaji juga tuan-tuan. Dakwah sampai dah kaji, sampai dakwah Islam. Mereka pun buat haji, mereka pun buat umrah. Esok ni di akhirat kita pula nampak jin, jin tak nampak kita. Esok ni pada masa esok ni kita nampak golongan jin, jin pula tak nampak kita. Di atas dunia Allah Taala kita tak nampak jin, jin nampak kita. Kemudian dia turun, dia kacau Muaz. Kacau Muaz, dia tanya Muaz ni duduk di mana, siapa dia. Dia usik Muaz. Muaz ni dah kecang dah tuan-tuan. Sebab dia tengok muka dia macam-macam. Kemudian dah usik habis dah baru dia pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajakkan cara-cara untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncanya. Ni dibuat sempena tapak yang Nabi SAW berdakwah kepada golongan jin. Ni dikatakan masjid jin oleh orang Melayu kita. Yang masjid kucing tak ada. Masjid Abu Hurairah kita sebut masjid kucing. Masjid Abu Hurairah tu Abu Hurairah pada bapa kucing. Kita orang Melayu kata masjid kucing. Duk mainlah cari kucing mana? Allahu Akbar. Yang tu sebenar nama dia. Macam Abu Bakar. Sebab apa Abu Bakar? Sebab Rasulullah meminang anak dia. Abu apa dia? Bapa. Bakar anak dara. Dikrut. Anak dara. Kalau janda lain. Ini dah masjid. Kalau boleh tonton tangkap gambar insya-Allah. Kemudian saya akan bawa tuan-tuan pergi ke Ma'la, perkuburan Siti Khadijah. Insya-Allah. Jom. Kadang apabila dia berada dengan Aisyah, berada di rumah Aisyah, dia akan menceritakan tentang kisahnya seorang isteri yang bernama Khadijah. Apa pun dia kata Khadijah ni cukup hebatlah tuan-tuan. Kalau tanyalah orang-orang yang berkahwin 2, kahwin 3, isteri mana yang paling hebat? Dia kata isteri yang pertama lah yang hebat dia. Sebab apa? Isteri pertama tu sanggup berkorban apa sahaja. Mula-mula kahwin pun, duduk pun dalam kemah pun tak apa, baru kahwin. Tiba-tiba bila tanya pula yang mana yang muda, dia tunjuk yang muda. Yang mana yang paling hebat? Isteri yang pertama tuan-tuan. Mana pun isteri pertama ada. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berada dengan Aisyah, kadang-kadang Rasulullah memuji Khadijah, isteri Rasulullah. Dia kata Siti Khadijah ini sanggup korban apa saja untuk Islam. Sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Siti Khadijah meninggal dunia, Rasulullah yang paling sedih sekali. Susah hati Rasulullah. Kemudian Abu Muttalib pula, bapa saudara dia yang duk bela dia daripada kecil sampai dah dia dewasa, mempertahankan, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama dengan dia bagi sokongan, tapi dia tak Islam tuan-tuan. Dia bagi sokongan penuh kepada Rasulullah. Kemudian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih inilah kematian bapa saudara dia dan juga isteri dia Khadijah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan. Itu sebab Isra, nak dihiburkan Rasulullah, nak bagi kita ni seronok, bawa ziarah. Kalau main umrah saja tak seronok, pergi umrah saja tak seronok, kita main ada shopping.
Kita main ada tengok tempat sejarah. Kita ada maklumat lagi kepada tuan-tuan. Betul tak? Contoh aja. Rasulullah pun nak diisrakan oleh Allah Ta'ala daripada Baitul Maqdis, daripada apa? Daripada Mekah sampai ke Baitul Maqdis. Daripada Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh. Nak terima bab solat, tuan-tuan. Kelebihan. Balik-balik yang tu menenangkan jiwa kita. Siapa nak bagi tenang? Apabila kita solat itu tenang. Tenang, tuan-tuan. Siapa yang bermasalah dalam rumah tangga ni, tuan-tuan, tanya masalah apa? Jaga ada solat, tak ada solat. Tak ada solat, bermasalah. Dalam hidup dia bermasalah. Hidup pun bermasalah, rumah tangga ada masalah. Itu yang dikatakan hayya 'alal falah. Kan? Mula-mula dia sebut apa? Hayya 'alal falah. Mari sembahyang. Kemudian bila dia sembahyang yang sebenar, hayya 'alal falah. Baru dia kata hayya tu apa dia? Hayya tu maksudnya hidup. Bukan mati. Hidup dengan kejayaan. Hidupkan solat, hidupkan kejayaan. Tak ada hidup solat, tak ada hidup kejayaan, tuan-tuan. Baik. Kemudian di sinilah perkuburan Ma'la. Apa kelebihan Ma'la ni, tuan-tuan? Abu Jahal kat mana? Abu Jahal tak ada sini, tuan-tuan. Kubur Abu Jahal tak ada sini. Semua ni adalah kuburan para syuhada, alim ulama semua di sini, tuan-tuan. Kita bagi lelaki saja yang boleh masuk, yang perempuan duduk sini. Perempuan duduk sini, kita jamukan dia dengan mata-mata dia. Apa dia mata? Tapi jangan pergi jauh. Duduk pergi beli sana, saya mas sini. Saya nak bawa tempat lain pula. Baik. Dan juga bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kiamat apabila Baitullah itu tak ditawaf sebanyak 7 tahun. Baitullah orang tak datang untuk tawaf dia selama 7 tahun. Itu tanda-tanda kiamat. Habis hancur manusia dah, tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan beruntung tuan-tuan datang. Kata Rasulullah di akhir zaman pula, bagaimana di padang mahsyar, kata Rasulullah, apabila Allah Ta'ala hitungkan manusia nak dicampakkan masuk ke neraka, ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak menilaikan amalan-amalan manusia, Allah Ta'ala akan keluar sekali lagi. Apa dia? Baitullah di padang mahsyar. Baitullah ada tuan-tuan di padang mahsyar. Diheret oleh para malaikat Baitullah ni. Allah Ta'ala tukar, wallahu alam dah. Diheret datang, kemudian nak masukkan Baitullah dalam surga Allah Ta'ala. Maka kata Baitullah, wahai Allah, aku tak akan masuk dalam surgamu melainkan bersama dengan orang-orang yang selalu tahu aku di Baitullah. Siapa dia, tuan-tuan? Penduduk Mekah yang sentiasa datang tawaf Baitullah. Maka bangunlah orang-orang yang tawaf sentiasa Baitullah tu, pergi tawaf sekali lagi di padang mahsyar, tuan-tuan. Baitullah itu diiringi macam mana kita arakkan pengantin, kata Rasulullah. Orang duk tawaf lagi dia. Duk marhaban, seronok duk tawaf lagi, tuan-tuan. Kemudian nak heret Baitullah tu masuk dalam surga. Dia kata, wahai Allah, aku tak akan masuk dalam surga melainkan kepada penghuni perkuburan Ma'la. Siapa mati di sini, tuan-tuan, di padang mahsyar akan dibawa masuk dalam surga Allah. Allahu Akbar. Tanpa hisab. Sebab kita ni banyak dosa dah. Banyak. Mai umrah ni pun kata Kak Ustaz Khalid pun macam-macam dah. Mai umrah. Tapi kata dah. Bunyi macam ni, kita kata musafir tak sempurna. Tapi dia pun kata depan habis dosa. Nampak tu. Semua dia kata dosa banyak dah. Dosa banyak, kiri kanan, depan, belakang. Basah kering. Kalau nak mengharapkan syurga, kita boleh dapat syurga dah. InsyaAllah. Tentang dosa banyak. Siapa nak tolong kita nak pergi elok?
Nabi Muhammad yang pertama bagi syafaat. Syafaat yang kedua apa dia? Iaitu anak yang mengaji Al-Quran. Yang ketiga ialah Baitullah yang nak heret kita masuk dalam syurga Allah. Kemudian bangunlah orang-orang yang mati di Ma'la. Bila mati di Ma'la semua bangun, tawaf balik Baitullah. Kemudian nak heret Baitullah masuk dalam syurga. Kata Baitullah, wahai Allah, aku tak akan masuk lagi sehingga orang yang datang tawaf aku sekali-sekala saja dalam semua hidup dia. Macam kita lah tuan-tuan. Ni beruntung kita main tawaf. Bukan tawaf saja di atas dunia ni. Akhirat pun insya-Allah kita dapat kalau tuan-tuan ikhlas. Lepas tu bangunlah kita. Kita ni orang yang Allah sekali yang tawaf main umrah. Umrah yang kedua takut nak buat dah. Tak larat sebab balik semua campur tawaf, campur dengan sa'i 7 km. Dia kata ustaz tak larat, tapi dia pergi melontak boleh. Dia boleh tawaf apa kedai boleh. Tawaf Baitullah dia tak boleh. Baik. Kemudian tuan-tuan kita pun bangun dapat syafaat lah. Dapat syafaat. Itulah bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Walaupun macam mana kita buat umrah pun dapatlah seumur hidup kita tawaf. InsyaAllah di akhirat Allah Ta'ala kita dapat benda ni. Baik, bagi lelaki boleh ikut saya masuk dalam. Sebab perkumpulan bakar ni Malah dia tidak ada batu nisan. Dia tak ada batu nisan macam mana di Malaysia kita. Ada batu nisan bunga, tulis nama atas batu, tak ada. Kalau tulis nama atas batu tuan-tuan, kuburan Siti Khadijah ni orang akan berebut korek habis. Dalam kubur tadi macam mana perkuburan Bakar ni, dia korek tuan-tuan. Malah dia korek tuan-tuan. Kemudian dia buat tingkat. Tingkat macam para tu. 5 para daripada bawah sampai ke atas. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Esok ni dia ambil, dia buat situ. Satu. Lepas tu dia tutup dengan apa orang kata semen tu misang. Dia buat yang tu ya. Esok kering dia kikir letak ke tepi. Esok dia buat jenazah lain pula. Tapi yang ni untuk penduduk-penduduk yang berada di Mekah saja. Kalau kita mati di sini pun dia tak kubur di Ma'la. Dia kuburkan luar daripada Ma'la. Baik yang perempuan boleh pergi tawaf dah. Tawaf montak tu. Sorry, lupa. Kita baca doa dulu nah. Baik. Lepas baca doa ni, kalau tuan-tuan tak lagi tolong boleh tengok sana, tapi tolong datang balik di sini. Pagi lelaki tolong ikut saya nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Khadijah. Ya Siti Khadijah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abah Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Para syuhada. Para syuhada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang perkuburan Ma'la. Al-Fatihah. Iya kena. Kita cekahkan ya cekah kepada penghuni kuburan Ma'la. Baik. Ada lagi yang bisa masuk dalam.
depan ni. Baik, kita tengok depan ni dulu kaki ke baru kita tengok gambar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahli kubur. Ya ahli kubur. Ma'ala. Wa'ala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik tuan-tuan, yang ni lah perkuburan Ma'ala bertingkat-tingkat. Sebab di bawah ni dia buat macam mana para tuan-tuan. Para kemudian dia akan buka dia punya penutup dia. Kemudian jenazah akan ditutup. Semua akan ditutup dengan pasir dan sebagainya. Dan inilah perkuburan Ma'ala, dia tidak ada batu nisan. Batu nisan dia ialah batu-batu macam ni ya tuan-tuan. Kalau dia buah batu nisan, orang akan datang dan akan korek pula kubur tu. Kata Siti Khadijah semua pakai duk korek nak ambil. Tambah-tambah kelambu Kaabah. Kelambu Kaabah tu kalau yang Pok India datang tuan-tuan, dia suka rapat, dia akan bawa gunting sambil dia gunting sikit kelambu Kaabah. Ni keadaan sekarang lah. Ni kalau buat perkuburan ni, perkuburan lagi dikorek. Ni lah dia tunjuk macam ni dah ada keadaan perkuburan Ma'ala. Kemudian tuan-tuan tengok ujung sana pun ada, ujung sana pun ada bertingkat-tingkat. Mana dia perkuburan Siti Khadijah, dia tak tunjuk. Tapi pendapat menyatakan Siti Khadijah ujung sana. Ujung sana tu. Dia tak beritahu, dia hanya dalam sejarah saja. Tu kalau dia bubuh batu nisan, saya semua pakai pergi kat tu. Dia tak main dah kot ni. Dia pergi ke sana. Yang mana amal kuat ibadah kepada Allah itu lebih hebat tuan-tuan. Allah Alam, kalau boleh tangkap gambar, boleh tengok ke mana, kursi sampai atas semua boleh ni tu. Itulah. Ustaz aku ambil video sekarang ni. Tapi tak mana nak buat dia nak buat lah apa dia ramai apa? Hai mai. Ha? Ha. Wah. Bila nak buat? Ini nak